Pasukan Home Guard 1948. Pasukan Kawalan Tempatan Persekutuan Tanah Melayu atau Home Guard ialah sebuah pertubuhan sukarelawan yang ditubuhkan oleh British pada tahun 1950 di Persekutuan Tanah Melayu. Ia berperanan untuk mengawal keselamatan semasa darurat dengan mengawal kawasan berisiko yang diancam dan diserang komunis seperti kawasan perkampungan, pekan, ladang getah, penempatan semula dan perkampungan baru. Ia ditubuhkan di bawah seliaan Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs selaku pengarah operasi di Tanah Melayu. Dalam pada itu, serangan komunis yang semakin berleluasa sewaktu awal darurat telah menyebabkan orang awam tampil secara sukarela untuk menyertai Home Guard. Pasukan Home Guard merupakan sebuah pasukan yang anggotanya terdiri daripada penduduk kampung dan diletakkan di bawah bidang kuasa Home Guard Regulation 1950 dan 1951. Pasukan ini telah dibubarkan pada 1 Julai 1959 berikutan berkurangnya ancaman komunis yang membawa kepada pembubaran pengisytiharan darurat di Tanah Melayu pada 1960. Penubuhan Pasukan Kawalan Vigilante Corps 1964. Tunku Abdul Rahman pernah mengisytiharkan darurat selepas pencerobohan tentera Indonesia pada September 1964. Parlimen kemudian meluluskan Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964 yang antara lain memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggubal peraturan-peraturan darurat. Matlamat pasukan kawalan ialah mewujudkan satu rangkaian unit-unit kawalan yang meliputi seluruh semenanjung Malaysia bagi mengawal aktiviti-aktiviti menyusup masuk anasir subversif dan sabotaj dari Indonesia melalui jalan laut, darat dan udara. Pada 19 Oktober 1965, mesyuarat ke-32 Majlis Pertahanan Negara telah meluluskan peraturan-peraturan perlu Pasukan Kawalan 1965 dan Jemaah Menteri telah memberikan persetujuan dan kelulusan kepada peraturan tersebut bertarikh 16 November 1965. Berikutan dengan keadaan negara yang bertambah baik, Mesyuarat Jemaah Menteri telah membuat keputusan bagi pembubaran Pasukan Kawalan pada 25 Februari 1967. Pasukan Kawalan dihidupkan semula. Peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 adalah kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Pada 14 Mei 1969, Mageran telah membuat keputusan bagi Pasukan Kawalan dihidupkan semula. Penubuhan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia 1972. Allahyarham Tun Dr. Ismail selaku Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengarahkan supaya pasukan kawalan ini disusun semula dan diberi corak baru sejajar dengan dasar serta perkembangan negara. Ikatan Relawan Rakyat Malaysia atau ringkasnya RELA telah ditubuhkan pada 3 Julai 1972 di bawah peraturan-peraturan perlu Ikatan Relawan Rakyat 1966 yang dibuat di bawah Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1964. Jemaah Menteri telah meluluskan peraturan-peraturan perlu Pasukan Kawalan, perubahan nama dan pindaan 1974. Peraturan tersebut telah disiarkan dalam Warta Kerajaan bertarikh 5 September 1974. Peraturan asalnya adalah Peraturan Perlu Pasukan Kawalan 1966. Akan tetapi, pada tahun 1972, peraturan ini telah dipinda dan nama Pasukan Kawalan itu ditukarkan kepada Ikatan Relawan Rakyat Malaysia RELA melalui Peraturan Darurat Pasukan Kawalan Perubahan Nama dan Pindaan 1974. Pasukan Sukarelawan Malaysia Akta 752. Pada 25 Jun 2012, Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012 Akta 752 telah diwartakan sebagai punca kuasa rela berkuat kuasa pada 22 Jun 2012. Nama Ikatan Relawan Rakyat Malaysia juga telah ditukar kepada Pasukan Sukarelawan Malaysia selaras dengan akta tersebut. Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Pada 28 Ogos 2013, RELA telah dinaik taraf menjadi sebuah jabatan persekutuan dan dikenali sebagai Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA.
Rela kini melalui arus transformasi ke arah sebuah jabatan yang angkuh dan perkasa apabila peranannya tidak lagi hanya tertumpu kepada situasi darurat atau bidang keselamatan semata-mata, malah menjurus kepada situasi dan kehendak semasa yang meliputi keselamatan, keamanan, kesejahteraan, keharmonian, kesatuan dan perpaduan. Keanggotaan yang besar dimiliki Rela merupakan aset penting yang amat diperlukan kerajaan untuk berganding bahu bersama agensi penguatkuasa yang lain bagi menghadapi apa jua musibah yang berlaku di negara ini, selain menjadi mata dan telinga pihak berkuasa terutamanya dalam menangani jenayah. Semenjak ianya ditubuhkan, Rela telah berjaya memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam membantu kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri KDN, bagi memelihara dan mengekalkan keselamatan serta keamanan negara. Kini agensi ini merupakan peneraju kesukarelawan keselamatan dan Rela ditubuhkan atas semangat kesukarelaan. Itulah menjadi asas kekuatan pasukan Rela sehingga hari ini.